Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita akan belajar tentang jadual berkalan unsur, fokus kepada unsur kumpulan 17. Okey, unsur kumpulan 17 dia terdiri daripada unsur fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin dan juga tennessine. So tennessine ni merupakan unsur yang baru ditemui. So, nama lain untuk unsur kumpulan 17 ini adalah dikenali sebagai unsur halogen ataupun unsur duiatom. So, unsur kumpulan 17 ni dia wujud sebagai molekul duiatom. Okay, kenapa? Kerana setiap unsur atom unsur kumpulan 17 dia mempunyai 7 elektron valens. So, untuk mencapai susunan elektron yang stabil dia perlu menerima satu elektron. So, contohnya fluorin, dia ada 27 elektron valens. So, bila 27, okay, dia ada 27 elektron valens. So, untuk susunan yang stabil, dia lagi satu elektron. Tambah lagi satu elektron maksudnya dia menerima elektron, maka barulah elektron dia akan mendapat susunan elektron oktet yang stabil iaitu 28. Jadi dia berkongsi sesama sendiri maka membentuklah molekul atom. Okey. So seterusnya kegunaan unsur kumpulan 17. So unsur kumpulan 17 ni dia digunakan dalam peluntur, manakala bromin digunakan sebagai pemadam api, manakala iodin sebagai disinfektan. Okay. Sifat fizik unsur kumpulan 17 dan perubahannya apabila menuruni kumpulan 17. So pertama sekali kita dah tahu bahawa unsur kumpulan 17 dia merupakan unsur bukan logam. Jadi dia tidak boleh mengkonduksikan arus elektrik dan haba dalam semua keadaan. Okey. So takat didih dan takat lebur adalah rendah, okay, kerana molekul yang mana kita kata dia wujud dalam duiatom, so dia adalah zarah molekul, okay, ditarik oleh daya van der Waals yang lemah, maka sedikit tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya itu. Okay, keadaan fizik juga berubah di mana fluorin dan klorin dia wujud sebagai gas, okay. Manakala bromin dia wujud dalam keadaan cecair, kemudian iodin dia wujud dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. Ketumpatannya adalah rendah dan meningkat apabila menuruni kumpulan kerana jisim molekul relatif ataupun jisim atau relatif masing-masing dia bertambah menuruni kumpulan. Okay, warna unsur juga menjadi semakin gelap di mana fluorin dia berwarna kuning muda, klorin dia berwarna kuning kehijauan, bromin dia berwarna cecair perang dan juga iodin dia berwarna hitam ke ungu. Okay, mengapakah? Contohlah biasanya perbandingan takat lebur antara unsur kumpulan 17 ni kalau ditanya mengapakah takat lebur bromin lebih tinggi berbanding klorin. Seperti mana kita tahu dalam unsur kumpulan 17 kita ada fluorin yang pertama, klorin dan di bawah klorin adalah bromin dan di bawah bromin adalah iodin. Jadi mengapakah, sebab dia duiatom so kita letak 2. Okey, mengapakah takat lebur untuk molekul bromin tu lebih tinggi? Okey, kenapa dia lebih tinggi? Tengok kedudukan dia, dia berada di bawah. So apabila dia berada di bawah, maka saiz atom bromin adalah lebih besar berbanding dengan atom klorin. Jadi daya tarikan antara molekul daya van der Waals, daya tarikan antara molekul ni nama lain dia adalah van der Waals semakin kuat dalam molekul bromin. So bila daya dia lebih kuat, jadi kita perlukan lebih banyak tenaga haba untuk mengatasi daya tarikan antara molekul tersebut. Sebab itulah takat lebur bromin lebih tinggi. So untuk penerangan perbandingan takat lebur unsur kumpulan 17 ataupun unsur lain, kumpulan 1 atau kumpulan 2,
Okey, kita perlu tahu dari segi saiz, okey, kemudian daya tarikan dan yang terakhir kita kena terangkan tentang tenaga haba yang diperlukan. Okey, bagaimanakah sifat kimia unsur kumpulan 17? So, unsur kumpulan 17 ni dia mempunyai kita kata dia mempunyai 7 elektron valence, okey. So, dia mempunyai 7 elektron valence. So, 7 elektron valence ni untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, maka dia perlu menerima satu. So, bila dia menerima satu elektron, dia akan membentuk ion yang bercas negatif 1. Okay, sebagai contoh, kita tengok di mana atom fluorin, dia mempunyai bilangan protonnya adalah 9. So, dalam nukleus, iaitu proton, casnya adalah positif 9. Bilangan elektron di luar nukleus iaitu pada petala elektron adalah negatif 9. So kita tambah positif 9 tambah negatif 9, maka atom fluorin adalah neutral. Tetapi apabila ingin mencapai susunan elektron oktet yang stabil, ion fluorin dengan bilangan protonnya 9, dia ada 9 proton, bila dia terima 1, jadi menyebabkan elektron yang terdapat dalam atom fluorin adalah negatif 10. So, negatif 9 tambah dengan negatif 10, kita akan dapat negatif 1. Maka, yang negatif 1. So, begitu juga dengan klorin. Sebab kalau klorin kita ada 2, 8, 7 susunan elektron. So, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, maka klorin pun 1. Okey, so apakah sifat kimia unsur kumpulan 17? Okey, semua unsur kumpulan 17 ni dia mempunyai sifat kimia yang sama kerana mempunyai bilangan elektron valence yang sama. Tetapi kereaktifannya adalah berbeza. Kenapa berbeza? Dia akan melihat kepada atom ataupun kita kata molekul. Okey, dalam dui. Okey, so halogen iaitu kumpulan 17 ni dia akan bertindak balas dengan air menghasilkan larutan asid. Kalau bertindak balas dengan logam dia menghasilkan halida logam. Kalau bertindak balas dengan larutan alkali menghasilkan halida logam, halat logam dan air. So sebagai contoh persamaan saya gunakan klorin. Okey, klorin bertindak balas dengan air. Okey, klorin dengan air menghasilkan HCl dan HOCl. So ini kita panggil dia larutan berasid iaitu asid hidroklorik. Dan HOCl dikenali sebagai asid hipochlorous. So asid hipochlorous ni kebanyakan dalam peluntur. Manakala tindak balas yang kedua, dia bertindak balas dengan logam. So biasanya unsur kumpulan 17 ni kita guna ferrum lah. So bila ferrum dengan bromin, dia menghasilkan ferrum 3 bromida. Ini simbol dia adalah FeBr3. Okey, kalau klorin bertindak balas dengan ferrum, maka dia akan membentuk ferrum 3 klorida. Okey, so contoh yang ketiga tindak balasnya adalah balas dengan larutan alkali, OH, natrium hydroxida. So bila hidroksida, 3 larutan yang akan terhasil. Pertama adalah larutan garam iaitu natrium klorida. Larutan yang kedua adalah halat halida iaitu natrium klorat 1 dan yang ketiga air. Unsur kumpulan 17. Bagaimanakah kereaktifannya? Maksudnya kalaulah kita guna klorin kemudian kita ganti dengan bromin, mana yang lebih reaktif? Tindak balas mana yang lebih cepat? So kita lihat dari segi perubahan kereaktifan unsur kumpulan 17. So apabila menuruni kumpulan 17, kita tahu susunan elektron dia bertambah. Petala berisi elektron pun bertambah, maka saiz atom akan bertambah. So bila saiz atom petala valence iaitu petala terluar akan menjadi semakin jauh daripada nukleus. So bila dia lebih jauh menyebabkan daya tarikan nukleus terhadap elektron semakin. So bila terhadap elektron
maka atom ni sukar untuk sebab dia kan ada 7 valence elektron. Ada 7 elektron valence. Okey, untuk menerima satu elektron sangat susah apabila saiz atomnya bertambah. Maka dalam unsur kumpulan 17 ni unsur yang paling reaktif sebab dia saiz atom yang kecil, diikuti dengan klorin. So klorin dengan bromin, sebab klorin saiz atom kecil berbanding dengan bromin. Kalau bromin saiz atom dia besar. Bila saiz atom besar, petala valens atom bromin tu semakin jadi daya tarikan nukleus semakin lemah, maka atom bromin ni susah satu elektron. Okay. Itu saja yang cikgu nak terangkan dan apa yang perlu kita pelajari dalam unsur kumpulan 17. So yang paling penting sekali adalah memahami inilah iaitu perubahan kereaktifan unsur kumpulan 17 dan mengapa takat lebur bromin tu lebih tinggi berbanding klorin. Okay, so terima kasih.